Di Iran, Mossadegh, pemimpin Iran popular, digulingkan dengan kerjasama Amerika Syarikat dan syarikat minyak British. Jadi ada proses pilihan raya dan digulingkan oleh kuasa barat kerana pemimpin tegas, pemimpin itu popular, justru melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat, didukung oleh rakyat, tetapi oleh kerana pimpinan itu tegas, ditolak oleh kuasa besar. Sebab itu ada perbincangan panjang di Eropah. Tapi mengikut saudara Abdullah Gül, sekarang Presiden Abdullah Gül, kata dia, bagaimana dia kata, akhirnya oleh kerana Eropah tidak mahu dianggap sebagai anti demokrasi, dia bagi kelulusan Hamas boleh bertanding. Majoriti di tebing barat PLO menang, majoriti di Gaza Hamas menang. Sebaik Hamas menang, terus ditolak, dinafikan hak mereka bekerjasama. Minggu sebelumnya kamu benarkan dia bertanding. Kalau Hamas kalah, kamu iktiraf kerajaan itu. Kalau Hamas menang, kamu tolak kerajaan itu. Alasan kerana Hamas tidak iktiraf Israel. Sudah Malaysia pun tak iktiraf Israel. Indonesia tidak iktiraf Israel. Bahkan dalam pasport dicop satu negara yang tidak boleh kita kunjung ialah Israel. Walaupun sahabat-sahabat pemimpin tertentu boleh kunjung Israel. Tanya saya, sebab saya menteri dulu, saya tahu. Nah, kalau bercakap, degar-degar menentang. Tapi cara diam, kalau kawannya ada interest business, boleh pergi. Ini problem kita, saudara. Jadi, ada orang mengatakan, tapi Hamas ini dalam beberapa pandangan kita tidak cocok. Apakah saudara setuju semua dengan PLO? Dengan kesediaan mereka dalam masalah rasuah dan penyelewengan? Apakah saudara setuju semua dengan Parti Kongres India yang memerintah? Apakah saudara setuju semua dengan UMNO yang ada sekarang? Kita berhak bersetuju dan berhak tidak bersetuju. Tapi dengan tidak bersetuju kita dalam beberapa perkara, jangan halang hak mereka untuk memerintah dan mentadbir. Begitu juga dalam kes Hamas. Ada pandangan Hamas kata dia tidak bersedia mengiktiraf Israel dan tidak bersedia untuk menyerahkan senjata dan berjanji untuk tidak menyokong gerakan ketenteraan. Saudara, saya dari semangatnya saya setuju. Kalau saya diminta untuk berbicara dengan pemimpin Hamas, saya kata mungkin kita kena gunting. Tapi kalau dia kata Anwar, boleh tak kamu jamin saya serahkan senjata, Israel tidak akan musnahkan bangunan saya dan tidak membunuh anak saya? Siapa yang boleh bagi jaminan? Kalau jaminan ini boleh diberikan, saya yakin hari ini, sekarang dijamin Israel undur dari kawasan yang dijajah oleh mereka. Israel jamin dengan dukungan seluruh international community termasuk Amerika Syarikat tidak menyerang Gaza atau tebing barat atau Israel. Saya yakin Hamas bersedia berunding dan memberikan pendirian mereka yang cukup positif. Satu yang bermakna. Itu sudah pengajaran bagi kita. Sebab apa? Pimpinan yang korup, pemimpin yang jadi boneka kepada suara asing, pemimpin yang bicara keras kepada rakyat mereka tetapi kerdil kerana tidak punya pendirian yang tegas dalam membela nasib rakyat mereka dan ummah. Ini punca masalah. Tidak ada kekuatan untuk bawa perubahan. Dan apa yang kalau saudara minat saudara mengumpulkan bilion-bilion ringgit untuk diri, anak, isteri, menantu dan keluarga, apa yang saudara peduli masalah rakyat? Masa mana nak fikir soal rakyat? Karena saudara fikir komisen kapal, komisen kapal terbang, komisen helikopter, komisen. Bila nak fikir masalah ni Palestin, masalah boleh cakap lah kerana itu nada atau boleh pakai ini. Tapi kapan, kata orang Indonesia, sampai di kapan lah baru dia tahu. Karena sebelum itu tidak tahu. Ya, sudah betul. Sebab itu dalam politik dan perjuangan ini, dia
mesti suara hati. Ini disebut oleh almarhum Malik bin Nabi, inner struggle of conscience. Sudah tengok penderitaan, sudah terasa, terguris perasaan. Orang Islam dia naik, terguris perasaan. Kugar anak Hindu yang dibunuh di lokal polis, terguris perasaan kita. Kerana apa? Kita berbicara soal keadilan. Saudara, kalau kita boleh angkat tahap kesedaran kita, barulah benar-benar kita faham tentang keadilan dan kemurnian. Saya sebut Kogan, anak lelaki Anantan, kerana kes ini kes terakhir di kalangan kita. Ada laporan, tadi saya buat kenyataan, 80 kes pendakwaan kematian sama akibat didera atau dibunuh tatkala dalam kawalan atau jagaan polis. Paling akhir Kogan, polis kata beliau bekerjasama dengan polis untuk memberi keterangan mengenai kes penyeludupan kereta oleh sindiket tertentu. Aneh, orang yang bekerjasama dengan polis dipukul setengah mati, macam saya setengah mati, ini mati betul. Sudah. Jadi sebab itu saya tanya beberapa pertanyaan saya kemukakan. Pertama, mengapa beliau didera dan mati dalam jagaan polis? Kedua, kalau benar beliau bekerjasama kepada polis dalam soal penyeludupan kereta, apa hubungan dengan sindiket penyeludupan itu dengan orang-orang tertentu? Ketiga, bagaimana seperti mana didakwa oleh polis, didakwa bahawa doktor yang buat bedah siasat postmortem mengatakan dia mati akibat dari paru-paru berair. Ini pula berulang kali oleh ketua polis negara yang jantungnya sakit tapi paru-paru tidak berair, yang boleh menyebut begitu. Sekarang bila ada serbuan, memang betul saudara yang Muhammad Manika Basagam pergi bersama dengan pemuda India masuk ke bilik mayat, kemudian melihat sendiri dan ambil foto. Sekarang gambar itu terdedah kepada dunia dalam YouTube. Barulah ada bedah siasat kedua, dan polis menyatakan, ya, kita akan siasat sebenarnya. Semalam kamu siasat apa? Sudah, saya memang tanyakan mengapa gunakan isu Palestin itu menceritakan. Saya kata, kita menentang kezaliman di Palestin, kita menentang kezaliman di tanah air kita. Kita menentang kezaliman ke atas orang Arab Islam, kita menentang kezaliman di atas ke atas orang India Hindu. Dia tidak ada perbedaan. Ini baru prinsip yang bagi saya yang boleh mematangkan pemikiran kita. Dalam pertemuan dengan media petang tadi, kadang kebetulan saya panggil pertemuan media segera setelah ahli Dewan Undangan Negeri UMNO dari Bota Perak menyertai Parti Keadilan Rakyat. Beliau bercadang pada mulanya untuk mengiringi saya malam ini untuk menyatakan pendirian beliau menyokong Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Rakyat, termasuk di Perak di bawah pimpinan Menteri Besar Sino Nizam. Tetapi sebaik beliau umumkan, tekanan itu begitu kuat dari nomor 1, nomor 2. Jadi dia kata, biar saya bercuti 3 hari, biasa tenang, kemudian saya balik untuk lancarkan perang bersama-sama dengan rakan-rakan. Jadi dia minta saya sampaikan salam Datuk Nasaruddin Ismail Adun Bota yang menyertai kita dalam Pakatan Rakyat, minta saya sampaikan salam kepada saudara. Ini satu permulaan dalam babak-babak yang berikut, insya-Allah.